Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Hamdan bin Hamid dari SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 bidang akhlak Islamiah, tajuk Adab Terhadap Orang Kurang Upaya. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 202 hingga 203. Standard pembelajaran yang pertama menyatakan dalil naqli tuntutan beradab terhadap orang kurang upaya. Yang kedua, menerangkan adab terhadap orang kurang upaya. Dan yang ketiga, menerangkan hikmah beradab kepada orang kurang upaya. Baiklah, pertama sekali kita tengok dalil naqli adab terhadap orang kurang upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna imra'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajatan faqala ya umma fulan unzuri ayya sikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki fakhala ma'aha fi ba'di turuqi hatta faragat min hajatiha." Apakah maksud dia? Maksudnya, riwayat Muslim. Apakah maksud dia? Maksudnya seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Tengok bagaimana Rasulullah SAW beradab kepada seorang yang kurang upaya. Inilah dalil nakli yang menunjukkan bahawa adab kepada orang yang kurang upaya. Apa maksud orang kurang upaya ni? Maksudnya orang kurang upaya ni ialah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan, tidak ada keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif. Dia tak boleh macam kita orang yang normal ni dalam masyarakat dari segi fizikal ataupun mental ataupun intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Jadi mereka yang kurang upaya ini ialah dia tidak ada keupayaan nak bergerak dari segi fizikalnya, mental pun mungkin dia lambat sikit untuk menerima sesuatu. Dari segi kecerdasan intelektual pun sama juga, panca indera mungkin ada kekurangannya. Itulah yang dimaksudkan dengan orang kurang upaya. Okey, kita tengok adab terhadap orang kurang upaya. Ada 3 adab terhadap orang kurang upaya ini dari segi ibadah yang pertama, yang kedua dari segi emosi, dan yang ketiga dari segi fizikal dia. Kita tengok dahulu yang pertama dari segi ibadah. Macam mana kita nak beradab kepada orang yang kurang upaya. Okey, dari segi ibadah,
menyediakan kemudahan kepada mereka untuk mereka melakukan ibadah dengan selesa. Sediakan kemudahan kepada mereka kan, supaya mereka dapat melakukan ibadah dengan selesa kan. Sediakan kerusi roda ke, ataupun kerusi untuk dia duduk ke, atau tempat solat, ataupun tempat untuk mengambil wudu, okay, kita sediakan. Yang kedua, dari segi ibadah, membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Bantu mereka. Mungkin mereka tidak boleh misalnya duduk di bawah. Mungkin ketika solat, mereka perlu duduk di atas kerusi. Jadi, kita bantu mereka, kita ajarkan solat di atas kerusi. Ataupun dia tak boleh nak bangun berdiri, dia solat duduk. Ataupun tak boleh duduk, dia solat berbaring. Jadi, kita bantu dia dengan memberi tunjuk ajar. Berwuduk pun sama. Contohnya, berwuduk mungkin mereka tidak dapat pergi ke tandas dengan sempurna. Kita ajarkan bagaimana cara untuk berwuduk dengan menggunakan spray ke, ataupun dengan menggunakan air botol. Satu botol pun boleh kita gunakan untuk berwuduk. Okay, itu dari segi ibadah. Okay. Adab terhadap orang kurang upaya ini dari segi emosi pula. Dari segi emosi, memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Walaupun mereka ini kurang upaya, jangan kita ambil ringan dari segi emosi dia. Kita bagi layanan penuh kasih sayang kepada mereka. Misalnya kalau mereka ini contohnya kan, ibu bapa kita ke, ataupun saudara mara kita, atau adik-beradik kita, atau anak-anak kita. Jadi tentunya kita kena beri sepenuh kasih sayang terhadap mereka. Yang kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Tak boleh. Kita ejek seorang tu, kita nampak kurang upaya, kita ejek dia. Ini tidak beradab. Okay, kita tengok pula dari segi fizikal. Dari segi fizikal, memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Ni kadang-kadang kan, tempat parking dah tulis dah kan, OKU, orang kurang upaya. Khusus untuk parking orang kurang upaya. Orang yang upaya ni pula dia pergi parking. Orang yang biasa maksudnya kan, dia pergi parking kat situ. Tanya kenapa? Dia cakap tak ada orang pun parking. Memanglah kan, tak ada orang ketika itu. Mungkin dalam emergency kan, mungkin ketika emergency, orang kurang upaya ni datang tiba-tiba tengok ada dah parking, orang parking tempat khusus untuk kurang upaya ni. Jadi jangan kita parking tempat mereka. Begitu juga dengan tandas. Kan tandas ada label kan, orang kurang upaya. Jadi janganlah kita masuk walaupun tandas tu dah penuh, tandas yang biasa penuh, tinggal yang kosong, tandas orang kurang upaya. Jadi kita jangan masuk kan, kita tunggulah yang lain kan. Dan sebab apa tandas tersebut dikhususkan untuk mereka yang kurang upaya. Jadi pastikan kemudahan asas itu kita tidak salah gunakan. Okey, baik. Seterusnya dari segi fizikal, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Ini misalnya kerusi roda, sediakan dengan kemudahan asasnya dari segi katilnya kan, mungkin katil yang boleh bergerak kan, maksudnya boleh baring, boleh dia duduk kan katil tersebut. Inilah di antara adab terhadap orang kurang upaya dari segi ibadah, emosi dan juga fizikal. Jadi kita yang orang yang sihat ini, cuba kita ambil bagaimana kita nak beradab kepada orang yang kurang upaya. Okay, seterusnya tengok hikmah beradab kepada orang kurang upaya. Apakah hikmah dia? Bila kita beradab kepada orang kurang upaya ini, apakah hikmah dia? Yang pertama, hikmah dia menimbulkan
rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya. Dia rasa diri dia ni dihargai oleh orang walaupun dia ada kekurangan dia, ada kurang dari segi keupayaan dia. Tapi sebab dia ni mendapat perhatian dan keistimewaan, jadi dia rasa dihargai. Bila dia pergi tengok, ada tandas khusus untuk dia. Dia rasa suka, dia rasa gembira. Bila dia pergi nak parking, tengok ada parking khusus untuk dia. Dia rasa suka, gembira, rasa dihargai. Itu hikmah yang pertama. Okay. Hikmah yang kedua pula, memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Jadi orang kurang upaya ke, orang yang sihat macam biasa ni, dia sama sahaja. Jadi tak ada beza kan? Dari segi apa dia? Dari segi mendapat kemudahan misalnya. Jadi bila berlaku macam ini, wujudlah perpaduan dalam satu masyarakat. Okey, ini dari segi masyarakat, wujud perpaduan. Yang ketiga, melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Orang yang sihat, dia rasa bersyukur bila dia tengok, bila dia beradab kepada orang yang kurang upaya ni. Alhamdulillah, aku ni Allah SWT bagi fizikal dan mental yang sempurna. Ni sahabat saya ni tengok, dia kurang upaya. Ada seorang sahabat, ustaz tu, dia memang daripada kecil dia tolong kawan dia tolak kerusi roda. Kawan dia ni kurang upaya sampai sekolah menengah. Alhamdulillah, bagus dia. Okey, dan yang keempat, yang terakhir, memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan harian. Bila kita beradab kepada orang kurang upaya ni, jadi mereka senang untuk melakukan urusan harian, kan? Ada tandas, kemudian tu ada tempat pemegang dalam tandas, jadi senang, kan? Ada tempat parking dia, kan? Ada tempat laluan dia khusus untuk dia, kan? Jadi inilah di antara hikmah beradab kepada orang kurang upaya. Okey, baik. Ustaz, itu saja. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan tekan butang loceng untuk mendapatkan update terkini video-video yang akan dikeluarkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.